Beberapa Menteri Kabinet Negeri menyempurnakan ibadah korban menjadi kewajipan bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya. Namun, berapa ramai yang mampu memahami pengertian pengorbanan yang sebenar? Wartawan Nur Liana Zulkifli bersama tetamu istimewa hari ini, Ustazah Nur Hafizah Musa dari Universiti Teknologi Malaysia UTM di kampus Kuala Lumpur ini membincangkan perkara tersebut. Kita teruskan dengan Liana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Nur Liana Zulkifli hari ini dalam Nasional 1 istimewa bersempena dengan Hari Raya Aidiladha yang kita semua umat Islam menyambut pada hari ini. Saudara, setiap 10 Zulhijjah umat Islam akan merayakan Hari Raya Aidiladha. Itu sudah pasti. Dan Aidiladha begitu istimewa sekali kepada kita kerana ia memperingati kisah dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam menunaikan perintah Allah. Begitu juga anaknya Nabi Ismail AS dalam memenuhi perintah Allah SWT. Namun di era hari ini masih ramai yang tidak begitu mengerti apa itu maksud pengorbanan dari segi istilah dan juga bahasa. Jadi bagi mendapatkan lebih banyak pencerahan mengenainya, saya bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, iaitu pensyarah Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Antarabangsa Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi pengertian daripada menyambut Hari Raya Aidiladha pada hari ini. Apa itu pengertian pengorbanan dalam Islam, Ustazah? Mungkin kalau kita sebut Hari Raya Aidiladha, kita terjemah tu makna Hari Raya Korban. Di mana perkataan korban tu sebenarnya adalah menggambarkan kedekatan seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah yang kita lakukan dalam bentuk sembelihan binatang tadi, ia dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau kita melihat kepada ibadah korban itu sendiri. Adapun sebenarnya bila kita tengok yang menyambut Hari Raya Aidiladha, terlalu banyak kisah-kisah pengorbanan ataupun pengajaran di sebalik Hari Raya Aidiladha itu sendiri. Ya, termasuk tadilah yang Liana sebutkan kan, maknanya pengorbanan, bagaimana hamba-hamba Allah yang kerana taat kepada Allah sanggup berkorban kerana Allah Azza wa Jalla, sanggup berjauhan dari suami, ya, sanggup menanggung kesusahan dan kepayahan duduk di tengah-tengah padang pasir. Itu sejarahnya lah, ya. Sanggup seorang anak Nabi Ismail yang sangat dikehendaki, maknanya Nabi Ibrahim ni terlampau nakkan anak. Ia berdoa tu Liana, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Maknanya Nabi Ibrahim doa, ya Allah bagilah aku anak, maka Allah berikan berita gembira, bagikan seorang anak yang sabar. Tapi kemudiannya Allah uji, perintahkan pula untuk disembelih anak dia. Tapi nak bagi tahu atas nama Allah, kalau untuk ketaatan kepada Allah segala-galanya rela untuk dikorbankan. Tapi kemudian digantilah kepada kibaskan, ya, makna tak payahlah sembelih Nabi Ismail. Dan itulah yang menjadi sebenarnya kita kata rentetan daripada itulah, maka inilah pensyariatan ibadah korban itu sendiri yang dilakukan, ya, pada Hari Raya Aidiladha. Ustazah menyebut tentang pengorbanan seorang anak kepada ayahnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita boleh kaitkan dengan keadaan semasa sekarang, di mana anak-anak muda khususnya tidak begitu mengerti apa itu maksud pengorbanan terhadap ibu bapa. Bagaimana Ustazah menguraikan dalam konteks pada hari ini? Ya, memang kalau kita melihat pengorbanan pada konsep yang luas, ya, pada konteks yang luas, termasuk kita bicarakan soal pengorbanan seorang anak, ya, untuk taat kepada mak ayah dia. Ya, sebab kadang-kadang masing-masing rasa nak ikut hawa nafsu, tak sanggup mengorbankan keseronokan, tak sanggup nak mengorbankan bisikan hawa nafsu sendiri, ya, demi untuk taat dan menghargai segala jasa yang telah dicurahkan oleh ibu bapa. Ya, dan ini konsep pengorbanan yang harus kita lihat, bagaimana ketaatan yang pertama sebenarnya ialah ketaatan kepada Allah. Ya, sebab itu walaupun mak ayah sekalipun Liana, tapi tidak ada ketaatan pada perkara yang disuruh untuk melakukan maksiat kepada Allah.
Tapi Ustaz percaya mak ayah ni takkan suruh anak buat maksiat, betul kan? Mak ayah suruh anak belajar rajin-rajin, mak ayah suruh anak solat, mak ayah suruh anak jadi anak yang berguna. Tapi kadang-kadang anak-anak tak sanggup berkorban untuk berjaga malam, untuk bersungguh-sungguh belajar, untuk bersungguh-sungguh perbaiki diri, sebab nak berikan hadiah ketaatan, penghargaan pada mak ayah. Kadang-kadang benda tu yang seorang anak kena lihat, ya Allah, sejauh mana aku sanggup berkorban demi mak ayah aku. Padahal itu antara benda yang penting. Mak ayah nampak depan mata, kita boleh rasakan dia punya segala jasa baik dia, kesusahan dia boleh nampak depan mata. Tapi kadang-kadang benda tu pun sukar untuk kita berkorban untuk membalas. Bukan kata membalas, mungkin tak boleh anak untuk menghargailah kehadiran mereka dalam hidup kita. Ustazah, bagaimana pula sempena ialah kita menyambut Hari Raya pada hari ini, apa agaknya kelebihan menunaikan ibadah korban ini? Mungkin kepada mereka yang masih meningkat dewasa, tidak mengerti apa itu kelebihannya menunaikan ibadah korban ini. Ibadah korban ni tuan-tuan dan puan-puan sunat, sangat dituntut, sunat yang sangat dituntut. Jadi maknanya bila sesuatu perkara itu dicintai Allah, disukai Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sepatutnya umat Islam berebut nak buat. Konsep dia tu berebut nak buat. Dan antara kelebihan lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah dengan kita melakukan ibadah korban, mudah-mudahan ada peningkatan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam bab ibadah korban, yang sampai pada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan seorang hamba ketika mana dia melaksanakan ibadah tersebut. Kelebihan yang kedua, Ustaz lihat, ia juga menjadi salah satu saluran ataupun cara juga untuk memupuk silaturahim. Sya'na dan prihatin kita kepada masyarakat. Dapat sekarang kita tengok macam mana buat ramai-ramai kat Masjid Surau. Masya Allah, seronok tengok. Jadi benda tu antara kelebihan-kelebihan, mendekatkan masyarakat yang jauh didekatkan, yang renggang dirapatkan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah korban ini. Ustazah menyebut tentang pelaksanaan ibadah korban dan melihat kepada hari ini, era hari ini dan keadaan semasa hari ini, penurunan nilai mata wang negara kita akan menyebabkan mungkin ada kekangan untuk membeli daging lembu dan sebagainya untuk disedekahkan atau dibuat nazar atau sebagainya. Jadi bagaimana agaknya pandangan Ustazah untuk memberi daging korban itu kepada, adakah ia boleh dikongsi atau bagaimana? Ustazah harap kita faham tuan-tuan dan puan-puan bahawa daging korban ini sebenarnya yang terbaiknya dibahagikan kepada 3 bahagian. Sebab ada orang kata tak nak, saya nak bagi semua nak makan je saya, ataupun saya nak buat itu rendang lah, nak buat macam-macam orang kan. Tapi sebenarnya yang terbaik ni diberikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, 1/3 adalah untuk yang melaksanakan ibadah korban itu sendiri, sekiranya itu bukan korban nazar, korban wajib. Jadi boleh dia makan untuk dia dan keluarga. 1/3 lagi adalah untuk kita sedekahkan kepada orang-orang susah, orang miskin, fuqara wal masakin, yang ada sekeliling kita dan sebagainya. 1/3 lagi sebaiknya tu boleh kita berikan kepada jiran, tetangga, kawan-kawan sebagai hadiah dan sebagainya. Jadi kalau kita ikut pembahagian tu, dia sebenarnya merangkumi semua tu. Untuk yang berkorban pun melaksanakan ibadah korban pun dapat, untuk mengeratkan silaturahim dengan jiran, tetangga dan kawan-kawan pun dapat, dan untuk menunjukkan keprihatinan kita nak bantu, nak bagi biarlah orang miskin, biarlah orang susah terasa gembira dia bahawa ada orang melihat dia, ada orang ambil berat tentang dia, dan hari itu dia dapat merasa daging yang kita berikan kepada dia. Itu di antara konsep ataupun falsafah yang kita dapat lihat daripada penstrukturan bahagian kepada pembahagian daging tersebut. Jadi Ustazah, mungkin kata-kata akhir daripada Ustazah sendiri berkenaan dengan hari ini, hari istimewa Hari Raya Aidil-Adha ni Ustazah. Ustazah mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ustazah fikir tiap-tiap tahun kita telah melaksanakan, maknanya menyambut Hari Raya Aidil-Adha ini. Mudah-mudahan dengan ilmu bertambah meningkat penghayatan kita. Sebab yang sebenarnya biarlah
bila kita melakukan ibadah korban tersebut, bagi yang melakukannya, ya biarlah nampak sangat bahawa dia melakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka biarlah pada peribadi, pada cara hidup, nampak sangat bahawa dia sangat bersedia ya untuk taat, patuh kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia pun terus melaksanakan ibadah korban tersebut. Baik, terima kasih banyak Ustazah kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Nasional 1 pada hari ini. Baik saudara, pengorbanan haruslah ikhlas semata-mata kerana Allah, dan yakni bagi mendapat keredaan Allah semata-mata, bukan dengan tujuan berbegah-begah atau untuk menunjuk-nunjuk. Harus diingat bahawa setiap dari kita berpotensi untuk melakukan pengorbanan dari apa saja, dari segi pelbagai aspek. Jadi memetik kepada kata seorang cendekiawan, jadilah isteri seperti Siti Hajar walau suami bukan Nabi Ibrahim, dan jadilah sebaik-baik anak seperti Nabi Ismail. Sekian saja daripada saya, Nurliana Zulkifli. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha.